من حمدا حامين حمدا شاكر حمدا يوافي وكافي مزيده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. Okey, baik. Uh, Bertemu lagi kita kembali dalam Usrah Ilmuan siri ke-133. Lama juga Siri 133. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan sains pilihan raya, bijak memilih. Sesungguhnya bagi saya tajuk ni amat penting didengari, difahami, diteladani. Teladani. di apa sebutan dia? Diperhalusi. Yes. Tanpa buang masa, saya menjemputlah Datuk Prof. Dr. Kamar Azizi Ibrahim untuk membincangkan, mengupas tajuk pada malam ini. Tafadhal Mas. Tafadhal. Okey, terima kasih Saudara Haidar. The interesting topik ni sampai tak mula dengan Al-Fatihah. Kita mula dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tajuk yang saya pilih kali ini ialah mengenai sains pilihan raya, kerana kita akan ada PRN, pilihan raya negeri, pada hari Sabtu ni insya-Allah, dan ada 6 negeri yang akan membuat pilihan. So saya apabila saya bubuh iklan ini, iaitu posting ini mengenai sains pilihan raya bijak memilih ni, ramai juga yang yang terus kontak dengan saya, kerana email saya ada dekat situ. Jadi ada yang tanya, betul ke kita nak tukar Perdana Menteri? So satu perkara lah kita kena faham, kerana pilihan raya yang kita nak bincangkan ini adalah pilihan raya negeri, state. Maknanya kalau soalan yang lebih bijak ialah adakah kita akan menukar menteri besar ke ketua menteri, itu more reasonable. Tapi kalau nak kata nak tukar Perdana Menteri, memang takkan tukar untuk pilihan raya yang jenis ini. So yang tu biar saya jawab awal-awal lah, pasal saya terkejut juga ada yang menyoal saya mengenai perkara tersebut, dan biasalah orang menyoal ni dia soal sebelum bermulanya pembentangan, dia nak ready, dah tahu dah siap-siap apa dia result dia nanti. So wallahualam, dari segi tu. So apa yang kita lihat, inilah dia soalan dia. Dan keluar nama survey pada semalam, petang semalam, siapakah Perdana Menteri yang paling popular pada masa ini. Masih lagi amat berhormat Perdana Menteri kita ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan nombor 2 adalah Tan Sri Mahyudin Yassin, dan yang lain tu agak sedikit lah dia punya dari segi poll yang dibuat tersebut, siapa yang patut. Tetapi sebenarnya yang saya maklumkan, pilihan raya yang ni tak ada kena-mengena mengenai pilihan yang ini, jadi so just untuk maklumat sajalah dari segi polling sistem. Jadi apa yang kita akan buat ialah kita akan buat pilihan raya untuk 6 negeri pada tarikh itu nanti. Dan 6 negeri tersebut ialah Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Jadi bergantung kepada di mana negeri. Jadi maknanya kalau kita tengok dekat sini, somebody ataupun seorang yang duduk kat Johor, dia tak ada buat pilihan raya lah sekarang ni. Pilihan raya mereka telah pun berlalu. Begitu juga dengan Sabah dengan Sarawak, tidak ada pilihan raya. Cuma 6 negeri ni sahaja yang akan buat pilihan raya. Dan bagi yang berminat untuk memerhatinya, tarikh tutupnya itu 7 Julai. Jadi dah lepas 7 Julai hari bila kan? Hari ni hari ni lah last day kalau siapa jadi pemerhati. Dah tutup dah pun. Besok tak boleh lah kalau nak minta. Kita sebagai rakyat kita boleh meminta untuk jadi pemerhati kalau nak. Bukan hari ni. Dan kelayakan untuk jadi calon itu 7 Julai. Prof. Bulan 7 lepas. Ogos hari Bulan lepas. Bulan lepas. Minta maaf.
Kadang saya pun dah date pun dah kena keliru dah. 7 Julai sudah lepas dah. Jadi tak minta maaf lah. Saya letak ini ingatkan tadi ini masih bulan Julai. Rupanya dah bulan Ogos sudah ya. Kita lajunya. Waktu berjalan. Jadi untuk melayakkannya antara lainnya macam biasalah standard punya kelayakan. Nanti saya akan terangkan secara detail ya supaya kita boleh faham ya. Kalaulah kita decide nanti ya. Kerana ini dilakukan setiap 5 tahun. Jadi peluang-peluang tu bagi siapa yang berminat memang boleh masuk ya. Tak semestinya mengikut parti ya. Kita boleh secara independen. Jadi mutakhir ni memanglah kita ni umat Islam memang agak sibuk ya membincangkan mengenai isu politik ini. Jadi kita rasakan bahawa mesti ada sumber di mana kita nak cek ya dari segi apa nama politik, isu-isu politik ini. Kalau the best sepatutnya kita pergi kepada Quran dan Sunnah. Dan adakah ada ya perkara-perkara tersebut. Dan kalau kita lihat ya seorang ulama Turki yang terkenal Badiüzzaman, dia kata politik ni adalah amat kotor dan hina, dia kata. Tapi kemudian dia berkata pula bahawa perlu kita masuk dalam politik. Jadi kita dapati apa yang berlaku sekarang ni di Turki ya berubah ya setelah Badiüzzaman selepas dia membetulkan perkataan yang berlindung dari syaitan dan siasah ya mengenai politik ni. So apa yang kita perlu ialah asas dia perlu ruang lah, itu yang pentingnya, dan barulah kita boleh jadi masuk dalam politik ini. Dan Syekh yang terakhir, Islam yang terakhir dalam Khalifah Uthmaniyah, Syekh Mustafa Sabri juga mengatakan, menganggapkan ini wajib ya bagi umat Islam untuk memahami politik dan menempatkan diri di persada dan yang juga yang punya kelayakan dan punya sifat-sifat kepimpinan. Jadi kita dapati bahawa Rasulullah sendirilah dalam negara Madinah ya, dia juga ya mementingkan ya daulah Islamiah itu, kerana kita dapati dalam perundangan kita orang Islam ya, ada certain perkara kita tak boleh laksanakan ya kalau kita tak ada negara. Jadi oleh sebab perlunya ada negara, maka kita perlu adanya pemimpin. Tapi macam mana nak itu, sama ada guna duit ke atau apa ke, itu kita akan bincangkan nanti. Okey, di sini. Jadi perkataan politik itu berasal daripada akar polis ya, dari bahasa Greek yang berarti negara ataupun kota. Jadi bila sebuah negara ataupun kota, maka dia perlu ada politik ya, politik untuk memerintah ya, negara tersebut. Yang ini terkenal dalam buku Plato, dalam bukunya Politik, dan juga dalam Aristotle dalam bukunya Politisia. Jadi semua buku-buku ni buku lama lah, very old ya, menceritakan mengenai politik ini. Jadi banyak digunakan ya, basically politik ni ialah konsep pengaturan masyarakat. Itu kalau kita nak bagi satu definisi ya, ini adalah konsep pengaturan masyarakat. Kalau dalam bahasa Arab ada banyaklah perkataan yang boleh kita gunakan untuk menerangkan politik ini. Yang hampir selalu kita dengar ialah khalifah ya, ataupun imamah, ataupun syihadah, ataupun riasah, pemimpin, atau qiyadah. Ini semua adalah maksud dia, kalau kita tengok dari segi bahasa Arabnya, semuanya bermaksud pemimpin. Jadi kalau kita katakan dalam ilmu-ilmu Islam, bila kita nak bincang mengenai politik ini, kita bercakap mengenai itu pun fiqh, dan ianya bukan dalam perbahasan akidah. Jadi dalam itu kita dapati politik dia selalunya dikenali sebagai asas siasah syariah ataupun fiqh siasah syariah, ataupun buku yang terkenal ialah Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Ini buku-buku yang boleh kita rujuk kalau siapa yang berminat ya. Ini satu buku ya, 7 fuqaha Madinah telah menulis mengenai perkara ini. Mereka ni kalau kita ingat mereka adalah generasi tabi'in menulis mengenai fuqaha ni. Tapi yang lebih dikenali ialah 7 yang banyak yang terkenal ialah the Megatrend punya 4 mazhab lah, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Hambali. Yang ni 4 ni memang famous.
walaupun 7 fuqaha tu yang mula-mula menulis dan kemudiannya ditulis dalam bentuk yang lebih baik lagi supaya senang kita nak rujuk, iaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Ya, buku-buku ni semua sekarang ni dah ada, sama ada dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia pun ada. Jadi kalau siapa yang rajin nak merujuk padanya, bolehlah rujuk. Tetapi dari segi politik, saya suggest baca buku ini, iaitu As-Siyasah Asy-Syariah, ataupun buku yang ni, Fiqh As-Siyasah Asy-Syariah, ataupun Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Ini 3 buku ni memang banyak lah yang orang rujuk ya untuk memahami mengenai politik ya. Ini kalau cerita-cerita lama lah, maknanya kisah-kisah politik ya, berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang dulu. Tetapi untuk ilmu politik pada zaman ini mungkin agak berbeza sedikit. Tak banyak rujukan ya. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, Nabi Muhammad SAW berkata, adalah bagi Bani Israel, mereka diurus urusannya oleh para nabi ya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan adanya ramai khilafah. Maknanya pemerintah akan ramai lah. Ini dalam riwayat Bukhari 3455 dan dalam Muslim dalam 1842. Imam Nawawi menyebut dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim ini, antara lain berkata, Bani Israel yang dipimpin oleh para nabi, apabila wafatnya seorang nabi akan diganti dengan nabi yang lain, dan yang menguruskan urusan mereka bagi segala masalah untuk mereka. Jadi kalau ada nabi, boleh digantikan nabi. Tetapi oleh kerana Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala nabi, maka kita tak ada pilihan melainkan perlu adanya khilafah ya, pemimpin ya, seorang pemimpin yang boleh membantu kita ya dalam menegakkan syiar Islam. Jadi jawatan pemerintah tertinggi ni sangat penting ya, kerana by itself ya, agama kita ni tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya ya, kerana ianya akan antaranya lah antara tanggungjawab terbesar diperintahkan Allah kepada hamba ya, adalah supaya bersatu dan berpegang kepada agama Allah. Jadi itu perlunya kedudukan pemimpin ya di antara ummah itu sendiri. Sebagai besar pelaksanaan hukum hakam dalam Islam perlukan pemerintah ya. Hukum hakam ini tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali melalui kuasa ataupun arahan pemerintah. Sebagai contoh, menghakimi kes-kes mahkamah, melantik para penjaga, mestiharkan halangan dan perang, mementeri perdamaian dan sebagainya. Jadi kita perlu ya, untuk melaksanakan hukum-hukum syarak ni perlu ada pemerintah. So dalam syariat Islam terdapat satu kategori yang disebut sebagai hukum hakam imamah pemerintah atau hukum hakam siasat atau syariah. Jadi itulah dia politik Islam ya. Jadi ini perlu ya, perlu adanya pemimpin tersebut. Dan keperluan ini ya, kalaulah kita tidak ada, maka kita akan menjadi banyak masalah lah, kerana umat Islam sentiasa terdedah kepada kumpulan pelampau ya, di kalangan mereka yang menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat Islam. Dan sekarang ni kita dapati ya, untuk election ni terlampau banyak pelampau ya, yang menghukum orang Islam, orang kafir dan juga sebaliknya. Dan ini adalah satu perkara yang tidak harus berlaku ya, maka perlu kita mengambil tindakan ya, pemerintah yang ada perlu mengambil tindakan terhadap mereka ni. Okey. Apakah dalil kewajipan melantik pemimpin ini? Ini disabdakan oleh Rasulullah dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud ya. Tidak harus bagi 3 orang yang berada di tengah-tengah bumi yang lapang bermusafir, melainkan mereka mesti melantik seorang mereka sebagai pemimpin. Just imagine ya, negara kita ni ada lebih kurang 30 juta orang. Jadi kalau lah 3 orang pun dah kena lantik seorang pemimpin, ini kan pula 30 juta orang mesti ada pemimpin. Dan Ibn Taymiyah berkata, kalaulah diwajibkan memilih seseorang sebagai pemimpin dalam jamaah yang paling sedikit, 3 orang ya, dalam kumpulan yang paling kecil, maka ini adalah peringatan tentang kewajipan ya, bagi kumpulan yang lebih ramai. Jadi berarti memilih pemimpin ni bukanlah suatu perkara yang sunat ke ataupun harus ke, tak, itu adalah, ianya adalah wajib. Wajib. Jadi kita kena
memilih pemimpin tersebut. Telah ijma' para ulama tentang kewajipan melantik imam atau pemimpin ni, seperti mana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia telah ijma' para ulama bahawa wajib di atas orang Islam melantik khalifah. Inilah minhaj syarah sahih Muslim tadi, ya. Jadi Ibnu Khaldun berkata, pengarang buku Al-Muqaddimah yang buat kajian ya terhadap civilization, berkata melantik pemimpin adalah wajib dan kewajipan tersebut dapat diketahui dalam syarak dengan ijma' para sahabat dan tabi'in, kerana para sahabat Rasulullah SAW ketika wafatnya baginda, mereka segera memberi taat setia kepada Abu Bakar. Jadi cepat-cepat dia buat itu, ya, kerana dia tak nak ya kehilangan pemimpin ya apabila wafatnya Rasulullah, dan menyerahkan kepadanya urusan mereka. Demikianlah setiap zaman dan perkara ini telah tetap sebagai ijma' yang menunjukkan kewajipan melantik pemimpin. Ini dalam buku Al-Muqaddimah, ya, ataupun dalam buku yang dikarang oleh Ibn Khaldun. Dan Imam Ghazali juga berkata agama itu adalah asasnya, sedangkan pemerintah sebagai pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya saya boleh membawa keruntuhan. Maknanya kalaulah kita agama itu sendiri kita tak letak kepada tempatnya dan tidak ada siapa menjaga mengawal agama itu, maka ianya akan hilang. Jadi ini adalah pandangan Imam Ghazali. Jadi kesemuanya kita nampak bahawa pentingnya kita melantik pemimpin. Jadi dalam Mawardi juga ada menyebut ya, imamah atau pemimpin utama adalah menjadi pengganti kenabian ya dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama. Jadi penting pemimpin ini ya. Jadi dia akan memastikan ya kita mengikut arah yang betul ya. Pemimpin utama adalah pemerintah yang sempurna dan kepimpinan berkaitan dengan khusus dan umum pada semua kepentingan agama dan dunia. Dan wajibnya melantiknya mengikut kaedah syarak. Perkara yang tidak sempurna suatu kewajipan melainkan dengan maka ia adalah menjadi wajib. Ini adalah satu statement ya. Dalam ketetapan ini, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, manusia mestilah mempunyai pemerintah sama ada yang baik atau jahat. Lalu ditanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, yang baik telah sedia kami ketahui, bagaimana pula dengan yang jahat? Beliau menjawab, dengannya dapat dijalankan hudud, dengannya jalan-jalan juga ke aman, dan juga dapat berjihad menentang musuh, dan dengan juga dapat dibahagikan harta rampasan. Jadi itu dia perbezaannya. Jadi fitnah berluar rasa apabila tiada pimpinan yang mengendalikan urusan manusia. Jadi penting ya, perlu ada pemimpin yang memerintah ya. Dan syarat ciri-ciri pemimpin itu dia mestilah Islam, dia mestilah matang, bukan kanak-kanak, bersifat adil, dan dia mempunyai pengetahuan tentang hukum agama dan dalilnya. Dan ini dinyatakan ya dalam satu hadis yang berkata, hendaklah kamu belajar dan mendalami ilmu sebelum kamu diangkat menjadi ketua atau pemimpin. Okey. Dan juga kamu diangkat menjadi ketua dan pemimpin, sesungguhnya para sahabat Nabi SAW tetap belajar di usia tua mereka. Walaupun dia pemimpin, dia kena belajar juga ya, kerana ilmu itu penting. Okey, bijaksana dan berkefahaman menyeluruh. Ya. Dia kena ada helikopter view. Dia boleh tengok secara helikopter view. Jadi ini penting. Dan melaksanakan syariah Islamiah. Ya. Dan tanggungjawab dia ialah apabila dia mendapat pemerintahan, dia perlu melaksanakan syariah Islamiah. Itu hukum-hukum Islam. Dan ini penting ya dalam sebagai itu. Apabila menegak masyarakat Islam dan melaksanakan hukum hakam yang diturunkan Allah, itu hukumnya wajib, maka kerja-kerja yang membawa kepada kewujudan masyarakat Islam atau seandainya hukum Allah turut menjadi wajib. Jadi kewajipan syariah, pelaksanaan dan amal bergantung kepada adanya khalifah, iaitu pemimpin. Jadi kalaulah kesemua ini tak ada, kalaulah pemimpin tak ada, maka semua kita tak dapat laksanakan undang-undang berhubung dalam masyarakat, ekonomi, siasah, malahan semua undang-undang yang berhubung dengan hukum, kanun kesesahan, damai, peperangan, jihad dan lain-lain, semua tidak dapat dilaksanakan kerana tidak ada pemimpin yang melaksanakannya.
Jadi wasiat pemimpin dan nasihat ulama mengenai kepimpinan, maka pertama wasiat pemimpin antara nasihat mereka ialah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, setiap orang Islam wajib mendengar dan mentaati dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang dia benci. Kecuali dia diperintah melakukan maksiat, maka dia tidak boleh mendengar atau mentaati. Jadi itu dia kewajipan rakyat ya, terhadap pemerintah. Dan Imam Nawawi berkata para ulama telah berijma bahawa wajib mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat dan haram mentaatinya dalam perkara maksiat. Kecuali dia suruh kita buat maksiat, maka kita tak usah ikut. Okey. Jadi Abu Bakar sendiri apabila dilantik sebagai khalifah, dia berkata, hai manusia, sesungguhnya aku dilantik pemimpin di kalangan kamu dan aku bukanlah orang yang terbaik. Jika aku mentaati Allah, maka taatlah aku. Sebaliknya, jika aku menderhaka, maka tiadalah ketaatan bagimu. Jadi tengok. Begitu juga dengan Omar. Omar pun menyebut lebih kurang macam itu juga. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pemimpin dan dia realise kedudukan dia sebagai pemimpin. Dan nasihat ulama mengatakan bahawa agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya untuk siapa, dia kata. Bagi Allah, kitab dan Rasul dan pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Jadi itu penting kita bawa agama ini. Pimpin adalah mengerjakan apa yang dianjurkan supaya tidak dikeji orang atas perbuatannya sendiri. Sehingga tidak termasuk seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna an anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajipanmu sendiri padahal kamu membaca Alkitab. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 44. Okey, jadi ini pun juga ya kadar kekuasaan dan memahami bahayanya, kerana kekuasaan ni kalau kita anggap ianya sebagai satu yang remeh maka dia akan menjadi masalah, kerana ia satu nikmat yang Allah kurniakan pada seorang dan ia perlu melaksanakannya sebaik yang mungkin. Okey. Dan Allah juga berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, maka bicara kamu berdua padanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Ini kepada Fir'aun, ya, iaitu musuh Allah dan musuh kita semua. Ya. Itu pun disuruh berlembut, ya, tak boleh berkasar. Okey, jadi begitu juga dengan firman Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan dan dialah lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Jangan kita nak hukum-hukum orang. Ya. Ini surah An-Nahl ayat 175. Jadi banyaklah diceritakan mengenai nasihat kepada pemimpin. Dan apa yang pentingnya ialah rakyat yang sebenarnya lah cerminan pemimpin. Kalaulah rakyatnya jenis makan rasuah, maka pemimpinnya juga akan menjadi makan rasuah. Jadi kita perlu berhati-hati dalam hal ini ya. Kerana ini telah berlaku dah. Perkara yang wajib dijauhi oleh pemimpin ialah menjadi orang yang zalim. Khianat kepada tanggungjawabnya. Tamak, itu dia sendiri yang mengambil semua harta rakyat. Ada 10 asas ya untuk menjaga kepentingannya rakyat. Yang ini diterangkan di sinilah. Apabila sesuatu berlaku kepada orang ramai, hendaklah dirinya anggap dirinya sebagai rakyat. Jadi maka dia akan terasa lebih dahulu. Hendaklah menyegerakan bantuan kepada semua orang. Dan kepuasan syahwat hendaklah diletakkan kemudian. Diperolehi dengan mudah dan penuh kemesraan, ya, terutama apa-apa yang ingin diberi kepada rakyat. Dan kepercayaan dan restu rakyat itu adalah amat penting. Ya, tuntutan syarak terhadap kepentingan dirinya, ya, dan berlaku adil, ya, tetap terhadap semua orang. Merapati para ulama, meninggalkan sifat bermegah dan bongkak dan garang, dan tidak melakukan kezaliman kepada sesiapa pun juga, dan selalu mendekati para pemikir dan pentadbir yang beragama, ya. Dan ini adalah 10 perkara yang telah dinyatakan, ya, bagi kepentingan pemimpin, ya, untuk memimpin dengan baik. Jadi kita ni, ada punya prinsip utama kita ialah demokrasi berparlimen. Jadi kita ada demokrasi berparlimen ni, kita ada raja berperanggaan dan kita ada konsep demokrasi parlimen, ya, di mana kita elect di Dewan Negara dan Dewan Rakyat.
Pilihan raya yang diadakan sekarang adalah untuk Dewan Rakyat, bukannya Dewan Negara. Itu adalah untuk Dewan Negeri. Yang ini adalah Parlimen ni adalah untuk negara. Okey, dia adalah menganut sistem pilihan raya berdasarkan konstitusi federal. Jadi ada dua, federal dan dengan negeri. Apa yang kita bincangkan hari ini untuk hujung minggu ni adalah untuk negeri. Jadi pemilihan Dewan Rakyat, pemilihan Dewan Undangan Negeri yang kita bincangkan ni ada 6 negeri akan membuat pemilihan raya ni nanti, dan monarki yang duduk sebagai constitution, di mana dia dimiliki oleh sultan atau raja yang jadi kepala negeri. Dan kita ada perlembagaan yang memastikan kesemua ini berjalan dengan baik. Jadi kita ada sistem politik di Malaysia, di mana kelebihan sistem parti politik ni dia representatif. Dia represent satu golongan parti dan punya pandangan yang hampir sama. Tujuannya adalah supaya kita ada kestabilan dan supaya mereka mendidik politik. Dan ianya adalah alternatif pilihan. Kita ada beberapa kumpulan politik ini sekarang ni. Dan kekurangannya bila kita buat macam ni, politik parti kadang terlalu terfokus kepada personality ketua yang menjadi parti politik tersebut Jadi semua akan berkeliling terhadap personality tersebut. Korupsi dan amalan tidak etika selalu akan berlaku kerana mereka boleh pakat-pakat sesama mereka. Dan dominasi parti yang tertentu yang selalu mendapat vote yang banyak. Dan polarisasi dan konflik di antara parti politik ini kadang-kadang melebihi daripada yang sepatutnya, kadang-kadang membawa kepada pecahan rumah. Dan seorang tu memilih calon dalam pilihan raya, dia boleh pilih dari sudut individu, mana calon individu, ataupun sudut parti politik, iaitu calon parti tersebut. Memilih calon dari sudut individu, dia kena tengok kelebihan dia, karakter dan kompetensi dia, independensi dia, reformasi dan perubahan yang akan dibawa. Kekurangannya keterbasan sumber daya kerana dia tak cukup. Kekurangan kurang dukungan yang penuh daripada kawan-kawan dia yang lain, kurang kesatuan program. Jadi ini semua akan berlaku kalau kita memilih berdasarkan individu. Kalau kita milih dari sudut parti politik, kelebihannya kita akan ada dukungan organisasi parti tersebut, kesatuan program, kepercayaan parti. Tapi ada kekurangannya kerana keterbasan, kebebasan. Dia tak boleh sebebas mana kalau walaupun dia wakil konstitusi kita, tetapi dia tak sebebas mana, dia bergantung kepada parti politik dia. Dan personality dan versus kebijaksanaan, dia tak boleh lah nak tunjukkan kebijaksanaan bagi konstitusi dia. Dia terpaksa mengikut parti dia. Dan dominasi parti memang terlampau ketara lah dalam hal ini. Jadi kita dapati ini ada masalahnya bila guna asaskan kepada parti politik. Tetapi memang kita telah decide untuk menggunakan sistem parti politik. Jadi sepatutnya kita memilih calon yang menguntungkan pengundi. Ini sepatutnya. Demokrasi, sistem demokrasi. Jadi itu dia tujuannya. Tetapi malangnya oleh kerana kita tidak menggunakan sistem satu vote, satu undi, satu itu, maka kita ada masalah inilah. Jadi dengan itu kita tak boleh tengok integriti dan etika calon kita. Dan kita bolehlah tengok kalaulah parti tersebut pilih orang yang tak etika, kita tersambut dia. Kalau pengalaman dan kompetensi dia tak ada, mungkin kita kena tengok sama ada boleh tak dia melaksanakan apa yang dipertanggungjawabkan. Pengalaman dia yang lepas dan prestasi dia, adakah dia ada atau tidak, visi dan program dia, itu yang kita kena jelas. Kemampuan berkomunikasi, kadang-kadang walaupun idea dia bagus, tapi kalau dia tak boleh berkomunikasi, dia akan menjadi masalah pada konstitusi tersebut. Partisipasi dia masyarakat, bagaimana perhubungan dia dengan masyarakat setempat. Dan komitmen dia pada isu-isu penting, especially isu-isu konstitusi tersebut, kawasan tersebut. Inklusif dan adil, adakah dia adil ataupun tidak? Adakah dia berdaya saing kerana dia akan compete dengan konstitusi-konstitusi yang lain dalam itu. Jadi pemilihan calon yang menguntungkan pengundi ini memang susah nak dilaksanakan pada ketika ini. Walaupun demikian, saya cadangkan yang ini patutnya kita ambil sebagai satu kaedah dalam kita memilih siapa yang patut kita undi.
Dan calon yang ingin memenang pemilihan memancing undi terbaik harus memiliki beberapa strategi yang efektif. Ketahui kepentingan dan keperluan pemilih, ya, kerana ini untuk calon, ya. Dia mesti tahu apa yang pemilih hendak. Komunikasi dia mestilah efektif, dia mestilah kempen yang sepadu dengan apa yang keperluan negara. Pertemuan langsung, ya, dengan pemilih itu penting, ya. Dia mesti ada data kontak dengan voters dia. Transparansi dan kejujuran dia mesti menunjukkan apa ke mana dia nak bawa. Okey, dan dia mesti selalu melibatkan rakyat dan menyampaikan solusi nyata, ya, secara terbuka. Ketelitian dalam berbicara, berfokus pada satu atau dua isu utama yang boleh dibawanya ke peringkat yang lebih tinggi. Menumpu kepada maklumat suat balik, ya, dia mesti dapat feedback, ya, daripada konstitusi dia, ya, apabila dia telah mewakili mereka. Jadi kalau kita kan tengok yang ini, ya, memanglah satu perkara yang agak susah, ya, untuk dilaksanakan, walaupun ini dari segi idealnya sepatutnya seperti ini. Dan calon mestilah memahami keperluan dan harapan pemilih. Jadi dengan itu dia boleh merancang program dan melaksanakan kempennya yang relevan dan menarik. Jadi informasi yang perlu dia ada, ya, dan mengenai pemimpin itu bagi kawasan dia itu ialah apa ada isu-isu penting kawasan, aspirasi dan harapan kawasan itu, apakah keperluan lokal, masalah yang dianggap urgent, ya, dalam kawasan tertentu, adakah jambatan itu penting ataupun jalan dia tak berapa elok. Sebagai contoh, evaluasi program pemerintah sebelumnya, keprihatinan dan keluhan, profil demografi pemilih, ketertarikan pada program dan kebijaksanaannya. Jadi semua ni, ya, maklumat ni 88 ni perlu, ya, bagi calon yang ingin mendapat vote, ya, daripada konstitusi dia. Barulah nampak bahawa dia adalah seorang yang sentiasa, ya, berhikmat, ya, kepada masyarakat, ya, sebagai wakil rakyat, ya. Istilahnya ialah wakil rakyat, ya. Dan bagi yang ingin membantu calon, ya, dia juga berperanan sebelum pilihan raya menyusun strategi kempen, mengorganisasikan tim kempen, mengumpulkan informasi apa yang disebutkan tadi, mengaturkan logistik, ya, dari segi bagaimana nak berkempen nanti, pengumpulan dana kempen. Jadi ini semua perlu ada, ya. Selama pilihan raya, koordinasi kempen, menggalang penyokong, membelasi pemilih, monitor dan evaluasi keadaan, menangani masalah dan pengaduan. Jadi ini adalah penyokong kepada calon, ya. Kerana selalunya typically, ya, bagi suatu kawasan diperlukan paling minimum dalam 20 hingga 30 orang pembantu calon, ya, untuk membantu. Okey. Jadi keperluan kewangan. Kewangan dalam pilihan raya, bahan kempen, siapa nak bayar, iklan media, acara kempen, transportasi, peralatan komunikasi, tim kempen, undangan dan jasa pihak ketiga. Jadi kalau tengok ada 7 perkara, ya, untuk kewangan dalam pilihan raya. Jadi sumber dana ni kau mana dapat? Sumber sumbangan daripada penyokong-penyokong, dana parti politik, kempen crowdfunding, ya, mungkin boleh buat crowdfunding, dana peribadi, ya, hibah atau donor dari agensi ataupun daripada kilang syarikat-syarikat. Dan ini semua perlu diperolehi, ya, kalau boleh sebelum mulanya pilihan raya. Kalau tidak nanti tak cukup duit. Okey. Biasanya kita bahagikan pengundi atau pemilih ni kepada 3 golongan. Ini penting, ya, untuk kita nanti kalau siapa yang berminat untuk berkempen. Yang pertama, pemilihan berdasarkan parti, maknanya parti based voters. Pada dasarnya mereka ni akan vote kepada parti kita. Yang kedua, memilih berdasarkan individu. Yang ini candidate based voters. Yang ini adalah pengundi-pengundi yang dia tengok keadaan, dia akan vote mengikut keperluan dia. Kalau keperluan dia bagus, dia akan vote. Dan pemilih yang tidak setia ini adalah pemilih yang apa orang kata decide untuk vote parti lain. Jadi pada dasarnya nombor 1 ni adalah 30%, nombor 3 ni adalah 30%. So itu 60%. 40% ni yang tergantung, ya, tergantung. Jadi kalau nak kempen, jangan kempen dekat nombor 1, tapi kempen untuk nombor 2 ni saja, 40%. Yang nombor 3 ni nak kempen, kemungkinan
tak direkomend kerana mereka telah buat keputusan dah siapa mereka akan vote. Jadi hanya kempen dekat yang nombor 2 ni saja. Nombor 1 pun elok juga kempen, kadang-kadang mereka bertukar fikiran. Okey, jadi pembahagian ini penting untuk sebagai calon kalau kita decide untuk masuk mengundi. Okey, untuk jadi calon. Okey. Jadi bergantung juga pengundi bandar dengan desa ni ada beza dia dalam pemilihan calon. Kalaulah pengundi bandar dan desa, akses kepada maklumatnya berbeza. Orang bandar selalu mendapat akses yang lebih tinggi daripada orang desa. Kemajuan teknologi dia selalu lebih tinggi pada bandar daripada desa. Isu-isu yang penting juga berbeza di antara bandar dengan desa. Kalau bandar dia boleh talking about dari segi perumahan dan lain-lain. Dari desa dia mungkin dari segi baja dan jalan dan lain-lain lagi. Jadi isu yang berbeza. Kita perlu tahu perbezaan sosioekonomi dia di antara pengundi bandar dan desa. Kepentingan kawasan kawasan tersebut. Kalau desa ke bandar dia lain-lain kepentingannya. Gaya kempen juga perlu berbeza Kalau kampung desa dia nak selalunya one to one kemesraan itu kena ada. Di bandar kita boleh bagi ceramah secara terbuka pun tak ada masalah. Itu perkara biasa. Jadi kita nampak bahawa bergantung kepada siapakah dia kita punya target group untuk kalaulah bercadang untuk menjadi calon. Bagaimana kita prepare ourselves untuk keadaan-keadaan tersebut. Jadi pernah satu ketika Fatimah isteri Umar bin Abdul Aziz ditanya, apakah kelebihan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Dia menjawab, beliau bukanlah lebih kuat daripada mu bangkit di tengah malam dan banyak berpuasa, tapi sebenarnya dia lebih takut kepada Allah daripada mu. Jadi inilah ciri pemimpin, iaitu dia takut kepada Allah dan bukan takut kehilangan kuasa dan jawatan. Jadi sama juga lah semasa Rasulullah nak masuk ke Mekah, maka dia ampunkan semua orang-orang yang menentang dia. Jadi inilah pemimpin yang berjiwa besar berasa hati dan dendam kesumat itu tidak penting. Jadi dalam hal ni adalah penting untuk kita bila kita telah habis pilihan raya dan buat pilihan, maka kita should get ourselves together dan bersama-sama bergerak ke depan. Jadi sudah sampai masanya lah kita memilih calon yang akan menerogi kepimpinan adalah dari kalangan yang benar-benar menepati syarat yang ditetapkan oleh Islam, antaranya kuat, berilmu, beramanah. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Qasas mengenai Nabi Musa AS. Inna khaira man ista'jarta qawiyul amin. Orang yang ambil kerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Okey. Pernah satu ketika rakyat Sayyidina Ali bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa zaman kamu tidak seperti zaman Umar radhiyallahu an, di mana rakyat hidup dalam keadaan aman dan damai dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab Sayyidina Ali, zaman Umar rakyatnya adalah seperti aku, sedang zaman aku rakyatnya seperti kamu. Jadi di antara rakyat dengan pemerintah ni memang rapat kalaulah rakyat ni tak bagus, pemerintah pun dia akan jadi tak bagus juga. Okey, wallahu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Haida, sudah ada soalan ataupun pandangan nak beri? Unmute. Haida. Ada soalan ataupun pandangan? Kalau siapa tak nak tu dia boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih banyak yang mana memberi information dan juga peringatan-peringatan bersama lah terhadap apakah yang patut kita laksanakan berdasarkan huraian tadi sangat menyeluruh lah.
Namun yang saya nak ajukan ialah kerana ada di soal pada saya. Dia kata dia tak menolak lah kepimpinan hari ini, tapi masih ada ragu-ragu lagi dengan dasar DAP yang dahulu yang menyatakan Malaysia untuk Malaysia. Malaysia itulah. So minta pandangan Prof. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Dr. Faridah. Sebenarnya saya mula nak masuk juga dalam bidang ini, tetapi saya risau satu perkara lah. Kita kena ingat dalam hal ini, kita ni sebelum ni kita dijajah, dan disebabkan oleh penjajah, mereka telah membawa dua bangsa ke Malaysia ni, iaitu bangsa India dan juga bangsa China. Dan apabila kita merdeka, kita ada apa yang kita panggil sebagai perjanjian dengan mereka ni semua. Dalam perjanjian tersebut, kita telah nyatakan sesiapa yang dilahirkan selepas merdeka ni dianggapkan sebagai rakyat Malaysia. Jadi bila kita dikatakan bahawa kita anggap rakyat Malaysia, maknanya di bawah Islam ni, kalau mengikut kepada apa yang Rasulullah buat di Madinah Munawwarah, orang-orang yang di bawah Rasulullah itu adalah protected di bawah Rasulullah. Salah satu contoh yang kita lihat dalam hadis Rasulullah kata siapa yang menyerang orang kafir di Madinah Munawwarah, maka dia akan perang dengan Rasulullah. Jadi dengan secara tak langsung di situ kita dapati bahawa mereka ni semua adalah rakyat kita, oleh kerana mereka rakyat kita dan kita ada perjanjian dengan mereka bahawa selagi mereka tak menentang kita dan mereka willing untuk menjadi rakyat kita, maka mereka patutnya kita jaga dengan baiklah. Jadi dalam hal ini penting kerana ramai berkatakan mengenai DAP. DAP adalah satu parti yang mengandungi masyarakat majmuk. Ada orang Melayu pun ada dalam tu, ada juga orang Cina, ada orang India. Jadi kita tak boleh nak katakan bahawa kita perlu lawan mereka. Dan apakah yang mereka cuba buat sebagai contoh menegakkan beberapa perkara yang mereka ingin bawa ke depan. Kalaulah tak ada masuk dalam perjanjian apa yang ditetapkan semasa merdeka dahulu, maka kita tak perlu laksanakan. Sebagai contoh yang kita rasa tak boleh diganggu ialah 3R tu. 3R memang bangsa Cina dan India dah faham dah. Iaitu pertama, mereka tak boleh membincang mengenai raja-raja. Mengenai raja-raja mereka tak ada pilihan. Raja tu mesti orang Melayu. Itu satu penting. Yang kedua ialah mengenai bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah tetap akan menjadi bahasa tetap atau bahasa utama negara kita. Dan yang ketiga ialah agama, iaitu agama Islam adalah agama rasmi. Bagaimana pemerintahan, bagaimana yang lain, yang itu mereka boleh persoal kerana memang tak ada perjanjian yang jelas. Ada orang cakap kalau macam tu maknanya kita tak boleh laksanakan hukum-hukum Islam sebagai contoh. Tak, kita boleh kalau kita nak laksanakan kerana negara kita telah menetapkan bahawa agama rasmi kita adalah agama Islam. Jadi kalau kita bertujuan untuk membawanya, memang boleh bawa dan tidak ada siapa yang boleh melawannya di dalam mana-mana court pun. Jadi dalam hal ini yang pentingnya adalah adakah kita mempunyai jati diri yang kuat? Adakah kita takut kepada bayang-bayang saja? Apa yang saya nampak ialah lebih kepada takut kepada bayang-bayang. DAP berapa orang sangat dia punya ahli dia. By the way, masyarakat Melayu adalah lebih kurang sekarang ni di Malaysia lebih kurang 60%. Masyarakat Cina mungkin dalam paling tinggi pun 20% dan masyarakat India 10%. Jadi kalau nak ikutkan dari segi pecahan, kalau siapa yang melihat kepada sistem demokrasi Malaysia berdasarkan kepada konstitusi, maka kita dapati bahawa mustahil mereka ni akan dapat memerintah sebagai Perdana Menteri. Kerana dari segi jumlah kerusi dia tak cukup. Dia lebih berat kepada orang Melayu. Jadi ini memang telah disusun such a way supaya orang Melayu walau macam mana pun dia akan menjadi
paling banyak. Cuma sama ada dia orang Melayu sebagai satu entiti, maknanya satu parti politik ataupun satu gabungan parti politik, ataupun dia bukan. Itu saja. Lain daripada itu memang sepatutnya orang Melayu lah yang akan memimpin. Jadi dalam hal ini kita kena faham ya, kadang-kadang ya, kalau nyamuk tu tak gigit kita, kita tak tahu bahawa dia nyamuk pun kawasan tu. Jadi dia gigit tu dia sakit kejap je. Dia bukannya apa, dia senang apa orang kata bagi kita kesedaran sikit. Adakah dia akan menyebabkan maut? Mungkin kalau dia bawa malaria ke apa ke. Tetapi dia takkan bawa, dia tak boleh bawa benda itu di Malaysia. Wallahualam. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Baik. Ada masalah teknikal tadi. Yalah, teknikal pun teknikal lah. Kita tak boleh nak sesungguhnya kita tak boleh nak lari. Ada tambahan daripada jemput-jemputan jemaah pula yang berada di dalam majlis ilmu ini, tetamu-tetamu yang ada dalam majlis ilmu ini, kalau ingin ditambah, silakan. Jikalau tiada, kita boleh tangguh majlis ini untuk siri seterusnya. Ada ya yang nak mahu ditambah? Rasa sudah terjawab soalan tadi ya, Prof? Okay. Prof, silakan untuk kesimpulan pada siri yang ke-133 ni. Silakan, tafadhal. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai kat penghujung ya. Asas dia bagi saya ialah eloklah kita pergi semua keluar mengundi ya. Sebagai orang Islam, ianya adalah wajib ya, bukanlah sesuatu sunat ataupun tidak. Tetapi kita boleh persoal dari segi kita telah memilih demokrasi ya, sistem demokrasi. Walaupun dari segi pandangan Islam ada berbagai masalah dari segi pemilihan demokrasi, tetapi kita sebagai sebuah negara telah memilih demokrasi berparlimen. Jadi patutlah kita keluar mengundi dan buat pengundian yang patut. Dan pemilihan pemimpin ya, sebenarnya yang telah saya senaraikan ya, agak jelas ya. Dan janganlah kita pilih orang-orang yang kita tahu ya, tujuan dia untuk menjadi pilihan kita hanya untuk membebaskan diri daripada penjara ke, ataupun untuk menyalahguna kuasa ke, ataupun untuk kepentingan individu ke ataupun keluarga. Jadi ini kita sepatut tahu ya, kerana latar belakang setiap orang dari kita ni semua kita tahu. Jadi daripada dalam hal ini ya, penting untuk kita jelas ya, bahawa pertama ialah ini adalah pemilihan negeri ya. Jadi yang akan berubah, kalaupun akan berubah, ialah ketua menteri ataupun menteri besar. Adakah Perdana Menteri akan berubah? Tidak, tak berubah langsung ya. Perdana Menteri memang dah ditetapkan sampai lagi 3 tahun ke 4 tahun lagi. Jadi lepas itu baru akan tukar. Selain daripada itu, kecualilah ada kod-kod kaedah-kaedah perlembagaan yang tidak melalui pilihan rakyat yang berlaku. Tetapi saya nampak tak ada lah. Dari segi kajian saya, dari segi politik, kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini adalah cukup kukuh dan kuat ya. Dan dia insya-Allah akan berkekalan ya sampai 3 atau 4 tahun lagi. Dan bagi yang negeri itu saya haraplah tak usahlah pilih atas nama retorik ya, kerana kita ni orang Melayu ni dah merdeka 60 tahun. Sampai bila ya kita nak mengangkat dan mengagungkan orang-orang yang merosakkan negara kita dan yang cuba untuk memainkan kita orang Melayu ni. Sedarlah apa orang kata, sama ada orang itu membuat kita tak berfikir, ataupun dengan menggunakan ayat-ayat Quran yang tidak tepat, maka kita perlu berhati-hati ya. Apa yang saya bentangkan ini ya, dan saya telah catatkan rujukan-rujukan yang bagi siapa yang berminat, mereka boleh ya merujuk
kepada perkara-perkara ini. Buku-buku yang saya telah sebutkan itu. Jadi dalam buku-buku ni adalah agak jelas dan tidak ada ya apa yang orang kata berlainan daripada pandangan umum. So saya harap buatlah pilihan yang tepat dan pastikan ya kita nanti bila berjumpa dengan Allah, saya membuat pilihan yang tepat. Wallahu a'lam. Oh, alam bisawab. Terima kasih, Prof. Rasa sudah sampai ke penghujung rancangan usrah kita pada malam ini. Akhir kata daripada saya sendirilah, sebagai saya muda, bahawa kepada semua rakyat Malaysia lah yang melihat dan tak melihat, tapi lihat usrah ni dan mengatakan bahawa tak kiralah siapa yang kita pilih, tapi asalkan kita mengundi. Itu tanggungjawab kita, mengundi. Kalau kita memilih untuk tidak mengundi, jangan tiba-tiba jadi golongan yang menafikan apabila seseorang tu naik menjadi khalifah atau khalifah dan ketua bagi pilihan negeri ini. Itu saja dari saya untuk pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa, lain hari. Dan saya sudahi kisah yang tasbih kafarah Rasulullah As. Saya sudahi dengan taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.